Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kuliah santai kita. Dan untuk kali ini kita akan belajar dan sama-sama kongsi mengenai satu tajuk yang mana tak kurang penting juga untuk kita pelajari, iaitu tajuk tempat-tempat yang kita boleh wakaf di dalam suratul Fatihah. Selalu ataupun banyak dah yang kita dengar di masjid-masjid ataupun cara-cara imam membaca suratul Fatihah, dan dia boleh wakaf di tempat-tempat yang dibenarkan ataupun digariskan oleh para ulama. Yang mana bab ini adalah termasuk dalam bab wakaf dan juga ibtidak, tempat untuk kita berhenti dan untuk kita mulai. Jadi kita kena tahu di mana yang sesuai untuk kita berhenti dan di mana yang sesuai untuk kita mulai baca. Bukan ikut sedap kita je, mana kita nak berhenti, mana kita nak start. Bukan, dia ada cara dia dan ada garis panduan dia yang perlu kita ikuti dan juga kita ketahui. Jadi cara yang paling baik adalah kita ikut cara ulama yang gariskannya. Dan kebanyakan tempat wakaf ini selalu digunakan oleh para imam lah, yang mana kadang-kadang dia nak baca secara laju, ataupun bagi makmum yang masbuk, yang lewat masuk di dalam solat, jadi dia nak baca dengan laju. Tapi bagaimana dan di mana tempat di dalam Al-Fatihah itu boleh dia wakafkan? Dan untuk wakaf ini ulama telah tetapkan di mana tempat yang perlu diwakaf supaya tidak mengganggu dari sudut makna dan juga penceritaan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini dipanggil wakaf tam, yang mana kesempurnaan sesebuah penceritaan ataupun kesempurnaan sesebuah makna di dalam Al-Quran. Jadi ini yang sangat-sangat dititik beratkan oleh para ulama. Jadi kita tak usah kecek banyak lagi, jom sama-sama kita belajar. Okey, baik, bagi wakaf yang pertama, ini adalah yang paling afdal ataupun yang kita kata paling warid. Ini adalah bacaan cara baginda Nabi SAW baca, yang mana lebih baik, yang lebih afdal kita turuti. Yang pertama, wakaf yang paling afdal adalah wakaf di setiap ayat. Maksudnya supaya kita baca sekali lah, wakaf di setiap ayat. Ini yang kita baca sama-sama tu, ini adalah yang paling terbaik. Maksudnya contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya ini adalah bacaan yang sokmo-sokmo kita baca. Maksudnya cara sokmo-sokmo kita baca wakaf di setiap tempat, dan ini adalah yang paling terbaik. Cara yang nombor dua ini sangat masyhur digunakan dalam kalangan ulama-ulama daripada Kufah. Kita kata ini adalah wakaf kufiyun. Wakaf kufiyun yang mana ulama Kufah menggunakan wakaf ni lah. Dan kita sebenarnya mazhab Quran kita juga mengikut kaedah daripada ulama Kufah. Itu kita akan belajar kemudian. Okay? Untuk wakaf kufiyun ini, dia juga dipanggil sebagai wakaf 4. Maksudnya kita berhenti di 4 tempat. Jadi jom kita perhatikan di mana kita boleh berhenti di wakaf kufiyun ini. Saya akan bagi tahu tentang tempat yang kita akan berhenti dulu. Pertama sekali, kita akan berhenti di wakaf yang pertama. Wakaf yang pertama, di sini kita berhenti. Dan yang kedua, kita berhenti di wakaf yang keempat di sini. Yang seterusnya, kita berhenti di wakaf yang kelima. Dan yang terakhir, kita berhenti di wakaf yang ke-7. 1, 4, 5 dan juga 7. Jadi, jom kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Berhenti di wakaf keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di wakaf yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panjang juga dah. Yang mana dia tak biasa, memang kadang-kadang
pendek nafas lah. Jadi kita berhenti di sini. Jadi kita ingat balik 1, 4, 5 dan juga 7. Boleh cuba bagi yang panjang nafas, dan juga nak cepat boleh cuba cara waqaf kufiyun ataupun kita panggil waqaf 4 ini. Seterusnya kita ada waqaf basariyun, yang mana sangat-sangat masyhur dari kalangan ulama-ulama daripada Basrah dan juga ulama daripada Madinah. Kita panggil waqaf basariyun ataupun kita panggil waqaf 3. Kenapa 3? Sebab dia berhenti di 3 tempat. Okey, tempat yang pertama dia berhenti di waqaf yang keempat. Waqaf yang keempat. Tadi kita berhenti di waqaf pertama dulu. Ia direct kepada waqaf yang keempat. Seterusnya waqaf yang kelima dan yang terakhir waqaf yang ke-7. 4, 5 dan juga 7. Jom kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berhenti di waqaf yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di waqaf yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waqaf yang ke-7. 4, 5 dan juga 7. Okey, baik. Itu adalah 3 cara ataupun 3 tempat yang kita boleh berhenti waqaf. Maksudnya, adakah salah selama ni kalau ada imam yang baca dengan waqaf 2-2-2? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Di waqaf 2 dan 2-2. Salah ke? Tidak salah. Akan tetapi dari sudut kaedahnya, dia bercanggah daripada apa yang ulama telah bahaskan mengenai tempat waqaf dan juga ibtidak untuk Al-Fatihah dan juga surah-surah lain lah. Tidaklah kata salah sehingga boleh kata haram ataupun terbatal, tapi dia ada kaedah-kaedah yang perlu dituruti untuk menyempurnakan makna ataupun penceritaan di dalam surah Al-Fatihah ini sendiri. Jadi kita boleh follow ketiga-tiga cara ini, tidak ada masalah, tapi kita kena berhati-hati di beberapa tempat. Kita tengok contoh, kebanyakan ramai orang yang terlepas pandang. Contoh kita nak waqaf, kita kena tengok pada tempat akhir ni, ini. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hi 2 harakat. Lagi satu mim ni ada baris bawah. Jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya nafas kita sambung, tapi kita berhenti him alhamdulillah. Jadi salah. Kalau kita nak sambung, kita kena baca dengan bacaan yang betul lah. Sini mad asli ataupun mad tabi'i yang kita belajar itu hi 2 harakat. Milhamdulillah. Milhamdulillah. Kita nak sambung sini. Alamin ar-rahmani. Alami 2 harakat. Alamin ar-rahmani. Tengok baik-baik dia punya sambungan dia tu. Sini rahimima. Rahi 2 harakat. Mima 2 harakat. Mima. Okey, maksudnya berhati-hati di tempat mad asli ataupun mad tabi'i yang mana kita telah belajar dalam video sebelum ini. So macam mana? Mudah kan? Jadi sekarang kita dah tahu di mana tempat yang sesuai. Sama ada kita nak ikut yang paling afdal biasa kita baca, itu yang terbaik, ataupun kita nak ikut waqaf kufiyun, ataupun kita nak ikut waqaf basariyun. Terpulang pada kita. Ini kita dah ada ilmu dan kita boleh manfaatkan di dalam bacaan Al-Fatihah kita, tidak ada masalah. Jadi insya-Allah semoga bermanfaat. Jadi share video ni supaya lebih ramai orang tahu mengenai tempat-tempat waqaf dan supaya ramai orang tidak melakukan kesalahan ataupun kecuaian dalam mewaqafkan tempat-tempat dalam bacaan Al-Fatihah. InsyaAllah melalui usaha kita untuk share video yang macam ini dapat memberi sedikit ganjaran pahala dan juga manfaat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih belum mengetahui mengenai cara baca ini, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.